Rita! Mana pula si Rita ni? Rita! Ya ibu. Kamu kemana ni? Di dapur, Bu. Tutup tingkap. Tutup pintu dapur. Ini, tolong aku. Tutup semua tingkap ni. Ayo, cepat. Ya, Bu. Hei, tingkap cepat. Tutup cepat. Pendengar Misteri Jam 12. Kisah berikut ini yang saya ingin kongsi dengan anda, benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut dengan apa yang kita dengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Kiriman daripada Kak Maimun, pendengar kita. Ya, pendengar kita yang mempunyai sebuah rumah di seberang tambak. Yang ini, sebuah rumah ini dekat kawasan ini adalah rumah sebuah yang Kak Maimun beli. Tempat dipanggil ni macam rumah persaraan. Rumah ni Kak Maimun akan balik hampir setiap minggu. 2-3 hari akan duduk dekat rumah ni, kemudian akan balik ke Singapura, dan kemudian akan balik ke rumah ni, ke hulu ke hilir lah. Dalam kisah yang Kak Maimun kongsi bersama pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Maimun, rumah Kak Maimun Casey yang kakak beli ni rumah 3 tingkat dekat kawasan Senibong. Terpulang pada Casey, pendengar Ria yang lain nak percaya ataupun tidak, tapi rumah kakak ni menghadap laut Casey, di kawasan Senibong. Ia adalah cluster house yang mana kalau nak masuk dalam rumah ni, sebelum tu ada pintu masuk yang dikawal ketat oleh para pengawal keselamatan. Rumah kakak memandang ke arah laut. Pemandangan yang cantik. Tapi itulah, rumah tepi laut ni kadang-kadang boleh membawa perkara-perkara yang tak diingini. Lagipun, rumah kakak ni, kata Kak Maimun, kakak dengan suami, dengan pembantu jarang balik rumah ni. Kadang-kadang paling lama hampir 2 minggu tak balik, dan rumah ni terbiar begitu saja. Jadi pendengar dia, kakak mula perasan setiap kali kalau hujan lebat dalam rumah ni, ya, dekat luar hujan lebat, angin bertiupan kencang, malam-malam kalau tengah tidur, nanti akan dengar bunyi orang berlari, telapak kaki orang lari, turun naik tangga, lari, berjalan, boleh dengar dengan jelas. Walhal suami dalam bilik dengan kakak, pembantu rumah, ya, biliknya di bahagian bawah. Bilik kakak tingkat paling atas, tingkat 3. Pembantu rumah biliknya di tingkat 1. Nanti akan dengar bunyi orang lalu lalang depan bilik, dengar orang berjalan dekat koridor tingkat 3, turun naik tangga. Begitulah. Pada malam yang pertama kakak terkena gangguan ni, sebenarnya belum tahu. Begini kisahnya. Pendengar Ria 897, Kak Maimun menceritakan dengar dengan jelas bunyi telapak kaki orang berjalan dalam rumah kakak. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, berjalan dalam rumah kakak. Pada mulanya kakak ingatkan itu adalah pembantu rumah yang berjalan pada tengah-tengah malam. Apa si Rita buat malam-malam macam ni? Jadi kakak kalau nak hubungi pembantu, dalam rumah kakak ni ada telefon, boleh telefon dalam rumah. Kakak pun angkat telefon di tepi katil, ya, dan kakak dial. Rita pun menjawab panggilan. Hello? Rita? Ya Bu. Kamu ni bikin apa malam-malam? Bising-bising, turun naik tangga. Aku mau tidur. Ibu, bukan saya, Bu. Saya di bawah sedang tidur.
Kamu jangan bohong sama aku ya. Aku dengar. Lalu siapa yang lalu? Siapa yang jalan ini? Hah? Master tidur tepi aku ini. Ibu, bukan saya, Bu. Udah, pergi tidur. Jangan naik turun tangga lagi ya. Jadi, pendengar misteri jam 12, Anda bayangkan. Saya sampai menegur Rita, dan Rita seolah-olah pada pandangan saya pada waktu itu, dia ni macam tak nak bercakap benar, nak berbohong dengan saya. Bayangkan pendengar ya. Kemudian satu malam, ya, malam tu kena dengar orang tapak kaki turun naik tangga. Satu malam kemudian, tengah lagi, waktu ni tengah tidur dengan suami. Dengar sekali lagi telapak kaki orang berjalan turun naik tangga, jalan depan pintu bilik rumah kakak. Alamak, Casey, saya bila mendengar telapak kaki itu, tarik selimut, turun, keluar dari bilik, tengok dekat luar tak ada orang. Jalan cepat pergi tangga, tengok tak ada orang. Turun bawah selaju sepantas mungkin, tengok kiri kanan tak ada orang. Tergerak hati nak pergi bilik. Buka pintu, pergi bilik pembantu rumah, sedang nyenyak tidur, Casey. Sedang nyenyak tidur. Baru tutup pintu, berdiri sejenak, kemudian terfikir, adakah mungkin pembantu rumah aku berkata benar? Ataupun aku ni hayalan, mimpi? Jadi Kak Maimun kata kakak pun naik atas balik. Tingkat 1 naik tingkat 3 sampai dekat atas tutup pintu. Sekali lagi, telapak kaki yang sama dapat kakak dengar dengan jelas sangat-sangat. Lama-kelamaan perkara ini menjadi satu perkara yang biasa. Dan keesokan harinya, bila Rita sedang buat sarapan, kakak sedang duduk nak makan, pembantu rumah kakak bertanya satu pada kakak, "Ibu, ni saya mau tanya, Bu." "Apa dia, Rita?" "Ibu masih lagi kedengaran tak? Bunyi orang jalan waktu malam itu bukan saya, Bu." "Ya, aku tahu bukan kau. Semalam aku kena lagi." "Hah? Ibu pun kena?" "Ya." "Bu, semalam pun sama, Bu. Aku dengar kaki itu jalan, bergerak, lari dekat lantai bawah ni. Kemudian dia ketuk kamar tidurku. Aku pikir ibu yang ketuk. Lalu aku bangun dari katil, pergi ke depan. Bila aku buka pintu kamarku, gak ada sesiapa, Bu, di luar. Tapi Bu, aku nampak, Bu. Aku nampak kamu. Ibu sedang naik tangga untuk naik ke atas. Jadi aku fikirkan ibu yang ketuk pintu. Jadi aku pun tidak kisah. Lalu aku menutup pintu, Bu. Tutup pintu. Dalam beberapa saat aja, pintu bilikku sekali lagi diketuk. Aku buka. Aku lihat kiri kanan, lihat di tangga. Enggak ada orang. "Ibu, aku rasa takut, Bu." Kata pembantu rumah, dia pun takut. Tapi dia kuatkan semangat. Dia cuba lawan. Pembantu rumah katanya terkena gangguan ketika dia sedang tidur dekat bawah. Dipendekkan cerita, hal-hal yang disebutkan tadi, gangguan yang disebutkan tadi, berlaku ketika hujan turun dengan lebatnya. Jadi dengar ya, kata Kak Maimun, setiap kali bila hujan turun, dan hujan itu beserta dengan guruh, ya, hujan dan ada guruh, dua-dua ni serentak, akan kedengaran bunyi telapak kaki turun dan naik. Saya pernah bertanya kepada seorang kenalan yang sedikit sebanyak tahu tentang hal-hal ini. Bila saya katakan rumah saya tepi laut, dia kata, "Rumah tepi laut? Patutlah. Rumah jarang ada dekat rumah." Katanya, oleh kerana sebab saya ni jarang ada di rumah, rumah tu kosong. Makhluk-makhluk yang tinggal dekat laut ni berjalan, berkeliaran lah. Bila dia tengok masuk dalam rumah, tak ada orang tinggal, rumah tu sentiasa gelap, kosong begitu lama, dia pun duduk dalam, jadikan tempat dia buat pot
bila dengar terperanjat dibuatnya. Memang terperanjat sangat-sangat. Pendengar Ria 897 FM, Kak Maimun menceritakan, jadi setiap kali bila hujan turun, kakak dah tahu dah, mesti akan dengar bunyi telapak kaki orang berjalan. Dan kadangkala kalau nasib baik, akan ternampak kelibat-kelibat hitam dalam rumah kami. Yang hairan sangat-sangat, kakak pernah kena ganggu. Ya, pembantu rumah pernah kena ganggu. Akan tetapi suami tak pernah pun kena ganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga para peminat MG12. Nama saya boleh gunakan Ijal, bukan nama sebenar. Pada tahun 2014, saya pernah bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah pusat beli belah di pusat beli belah dekat kawasan Seremban. Begini kisahnya. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Pusat beli belah dekat Seremban ni ada tandas yang tidak mempunyai cermin di dalamnya. Dan ada sebab-sebab tertentu kenapa tandas ni tak ada cermin. Banyak kejadian-kejadian yang menakutkan pernah berlaku bila dipasang cermin. Jadi, kata Ijal bukan nama sebenar untuk misteri jam 12. Pada satu hari, saya sedang buat clocking dekat pusat beli belah ... di Seremban. Masuk tandas memang tak ada cermin. Dari hujung ke hujung ada sinki air, ada pipe untuk cuci tangan. Tapi dalam tandas tu, semua cermin belum dan tidak dipasang pada waktu itu. Sekarang saya tidak lagi bekerja di sana, dah pun berpindah ke tempat yang lain. Saya waktu tu, selepas pusat beli belah tu tutup pada waktu malam, sekitar jam 11.20 malam, sedang buat clocking. Jalan dari hujung ke hujung, dari bawah ke atas. Ya, seorang diri buat clocking, nak tengok ada tak kalau ada pembeli yang tertinggal. Jadi kalau ada, kita kena bantu bawa dia keluar, barulah kita boleh tutup dan kunci setiap pintu pusat beli belah yang dimaksudkan ini. Waktu tu saya ingat lagi, 2014 cermin tu dah dibuka. Sebelum ni ada cermin ke si? Memang ada cermin sebelum ni, tapi 2014 dah tak ada cermin lagi lah. Kita pun tahu atas sebab apa. Saya pun jalan, kena pastikan katanya Ijal, tidak ada lagi pembeli-pembeli ni yang mungkin tak nak keluar. Ya, mungkin sebab tak tahu dah tutup, ataupun memang ada rancangan-rancangan negatif untuk mencuri dan sebagainya. Tengah jalan, saya lepas dekat tandas perempuan, Casey. Tandas perempuan, pintu ni sentiasa ditutup. Ya, ditutup. Jadi, kalau jalan dekat tandas, kita kena ketuk. Saya ni bawa bersama dengan saya lampu suluh yang panjang tau. Lampu suluh ni panjang, boleh dijadikan sebagai satu senjata sekiranya kita perlu menggunakannya. Jadi sampai saja dekat tandas wanita ni, pintu tertutup. Saya pergi tandas lelaki, saya tengok dalam kosong, tak ada orang. Saya keluar, pergi tandas wanita, ambil torchlight, lampu suluh yang besar tu. Saya gunakan hujungnya dan saya ketuk. Security check. Ada siapa dekat dalam? Shopping center sudah tutup Jadi saya dengar tak ada orang jawab, tak ada orang menyaut. Mungkin tandas tu memang tak ada orang. Kita sebagai pengawal keselamatan lelaki memang tidak dibenarkan untuk masuk dan tolak pintu. Kita hanya boleh ketuk pintu saja. Tengok tak ada orang ni, okeylah, dalam tak ada orang. Pusing ke si, jalan beberapa tapak dengar pintu tandas. Ada orang tarik tapi tak nampak orang Dia terbuka sedikit. Pintu tandas tu yang mana kata Encik Ijal, ya, dia sedang jalan beberapa tapak, dia dengar bunyi. Wow, seram ni Katanya ada orang buka pintu tandas sedang dia berjalan beberapa tapak ke hadapan. Saya toleh ke belakang. Dan nampak pintu tu macam orang pegang dari dalam.
Sebab pintu tandas tu kalau lepas dia akan tertutup dengan sendirinya, Casey. Siapa tu? Ni dah lewat ni. Keluar. Pusat beli belah ni dah tutup ya. Hello? Miss? Puan? Dah tutup. Kata Ijal, tiba-tiba pintu tandas tu tutup balik. Saya pun patah balik dekat depan pintu tandas. Ketuk lagi. Hello? Dah tutup. Keluar. Waktu tu malam tu saya bertugas dengan seorang lagi rakan, juga merupakan pengawal keselamatan lelaki lah. Jarang nak dapat partner kita perempuan. Tak pernah pun saya seumur hidup bertugas sebagai pengawal keselamatan. Semua kawan-kawan kerja saya lelaki. Hello, Ifin. Ijal sini ya. Apa pasal, Ijal? Fin, aku dekat tingkat 2 ni. Kenapa? Tak adalah, ni tandas perempuan ni. Ada orang kat dalam tau. Mana kau tahu? Tadi aku ketuk-ketuk, tak ada orang. Aku jalan beberapa, pintu belakang terbuka, aku dengar. Aku tengok, aku panggil, dia tutup pintu terus. Tak kau, aku nak pergi masuk. Kau ketuk lagi lah. Aku tunggu. Jadi tangan sebelah sedang pegang walkie-talkie ni, bercakap dengan kawan. Tangan lagi sebelah tengah ketuk. Hello, kalau awak tak keluar, saya report ada polis Tak ada lah bro. Tak jauh ni, macam mana? Kau try lagi. Jadi saya ketuk. Saya bercakap dengan dia. Depan saya ni pintu tandas Pergaria 897 FM, anda bayangkan. Tiba-tiba saya dengar suara orang menyanyi dalam tandas tu. Memang menakutkan, memang menyeramkan sangat saya. Pada waktu itu saya tengah berdiri bercakap dengan kawan saya yang teguh. Ijal. Siapa tu, Jal? Siapa apa? Yang tengah menyanyi tu. Jal, aku rasa kau angkat kaki jalan turun bawah sudah. Cepat, Jal, cepat. Saya tak pandang belakang, jalan terus ke hadapan. Semakin jauh, bukan semakin pelan. Semakin jauh saya pergi dari tandas tu, semakin kuat dapat dengar suara yang menakutkan itu. Pendengaria 897, untuk pengetahuan Casey, cermin-cermin tidak dipasang dalam pusat beli belah ni atas sebab-sebab misteri yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Jadi, adakah saya dengan teman saya mungkin pada malam itu terkena gangguan dengan makhluk halus? Bagaimana? Saya sempat bergegas balik ke pejabat kami. Saya duduk bercakap dengan teman. Dia pun terperanjat sebenarnya. Dia pun kata dengar dengan jelas suara perempuan menyanyi. Jadi berbalik pada kisah berkenaan dengan hutan di Romania. Hutan ini, beberapa penulis telah pun menyifatkan hutan ini sebagai tempat paling berpuaka, yang mana ada seorang antara cerita yang dipaparkan di sini, saudara, entah benar ataupun tidak. Ingat, MJ12 hanya sekadar hiburan. Sebelum kita berehat ni, saya kongsi sedikitlah tentang hutan berpuaka di Romania ini. Ya, begini kisahnya. Ini antara kisah yang terdapat ini melibatkan seorang anak kecil berusia 5 tahun yang entah macam mana ni boleh termasuk dekat dalam hutan ni, ya, dan terus hilang entah ke mana. Ibu dan ayah budak ni telah pun membuat laporan polis dan telah pun mencari anak 5 tahun bersama dengan pasukan-pasukan pencari ini dan menyelamat. Cuba cari, tetapi tidak jumpa budak berusia 5 tahun ini. Dan apa yang berlaku, hanya selepas beberapa tahun budak ini telah pun disahkan meninggal dunia. Ya, disahkan selepas beberapa tahun tak jumpa, dia kata dah meninggal. Bayangkan 5 tahun selepas budak ni disahkan meninggal dunia, 5 tahun kemudian budak ni tiba-tiba keluar daripada hutan memakai baju yang sama. Dia masuk hutan tu 5 tahun yang lalu, dia masuk hutan sesat dengan baju, cakaplah baju warna merah, ya. Dan bila dia masuk, dia keluar balik mengikut sejarah di sini. Katanya baju yang sama
yang dia hilang menggunakan pakaian yang sama, tetapi dia tidak ada sebarang ingatan tentang bagaimana dia boleh masuk dalam hutan dan apa yang dia buat sepanjang beberapa tahun tu. Ya, selain dari itu juga, sebelum tu, nama hutan yang disebutkan di sini, saya tidak pasti bagaimana nak sebut nama hutan ni. Tapi Hoya Baciu Forest yang terletak di Romania. Hoya Baciu Forest. Selain dari itu juga ada kaitan-kaitan yang mana dalam hutan ni mereka yang mempraktikkan ilmu-ilmu sihir ataupun dalam bahasa Inggeris witchcraft seringkali masuk ke dalam hutan ini untuk melakukan sesi-sesi pemujaan. Dan barang siapa yang jalan dekat hutan ni pada waktu malam akan dengar suara orang berbisik-bisik, akan dengar suara orang menangis, dan kadang-kadang akan dengar suara garau. Ada seorang penduduk dekat kawasan itu pernah juga tersalah jalan dan termasuk dalam hutan ni tanpa dia sedari. Sedang dia berjalan mencari jalan keluar. Yang ini berlaku bukan lelaki yang termasuk dalam hutan ni. Dia bukan berlaku pada mungkin waktu malam ke tengah malam bukan Ini perkara yang dikongsi sama ini berlaku pada waktu tengah hari, pagi nak dekat tengah hari macam tu lah. Kisah yang diceritakan ini berlaku. Jadi lelaki ni masuk ke dalam hutan. Sedang dia berjalan. Dia jalan-jalan, tiba-tiba dia tersesat. Dan bila berada dekat dalam hutan ni, dia terdengar bunyi burung. Dia dengar bunyi mungkin serangga-serangga yang ada di sekitarnya. Dan katanya dia juga terdengar suara orang memanggil namanya. Lalu dia cuba cari jalan keluar. Dia tak dapat jumpa sampaikan dia sesat. Apa yang dilakukan adalah dia telah pun berjalan dan dia dapati dia pusing. Dia pusing. Setiap kali dia pusing, dia rasakan dia macam berada di tempat dan kawasan yang sama. Dan hutan ini juga dikaitkan dengan banyak perkara. Antaranya hutan ini juga dikaitkan dengan kehadiran UFO, alien ataupun UFO yang mana ada beberapa laporan mengatakan ternampak seperti piring terbang yang memasuki melalui dalam hutan ini. Tapi yang pasti, setiap apa yang dikongsi sama ini, kita pun tidak pasti adakah benar ataupun tidak. Kisah yang paling menyeramkan adalah berkenaan dengan kalau siapa masuk dalam hutan ini pada waktu malam, dia bukan dengar suara saja. Kalau dia sedang berjalan, dia akan rasa dekat belakangnya seperti ada cakaran, ada orang tolak, dan ada kalanya ada orang tarik sampai terjatuh. Jadi mungkin anda boleh kongsi gambar hutan yang dimaksudkan di sini. Hutan di Romania disifatkan antara hutan yang berpuaka di dunia. Hutan yang diberi nama Hoya Baciu Forest. Minta maaf kalau sebutan saya tidak tepat. Bagaimana saudara? Beranikah anda nak masuk dalam hutan yang disebutkan ini? Pengalaman yang Skylar kongsi melalui kiriman private message kepada saya. Beliau dahulu, ketika sebelum berumah tangga ni, suka adventure ataupun kunjungi tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang disifatkan sebagai seram, sebagai tempat yang mungkin dikatakan tempat yang sunyi, sepi, yang berhantu lah. Entah benar atau tidak, tapi ini istilah yang ramai orang berikan kepada tempat-tempat berikut ini. Antaranya hutan, ataupun kawasan-kawasan seperti tanah perkuburan, kawasan estate-estate perumahan yang terbengkalai. Jadi ini tempat-tempat yang seram, yang sunyi, yang tidak lagi dihuni oleh sebarang manusia yang masih hidup. Yalah, kalau kubur kan ada manusia tapi dah meninggal dunia. Kisah yang diceritakan ini, saudara, pengalaman
yang diceritakan ini berlaku ketika dia memasuki kawasan McRitchie Reservoir. McRitchie Reservoir ni adalah sebuah, boleh saya katakan, tasik kolam, tempat simpan air minuman lah. Jadi ia juga adalah tempat perairan di mana tempat itu dijaga. Ada hutan, dikelilingi dengan hutan, boleh dilakukan aktiviti seperti berlari-lari anak. Kawasan McRitchie Reservoir ni akan lari masuk dalam hutan. Saya sendiri pernah pergi ke sana, dan kisah yang diceritakan ini, beliau dan hanya tiga orang termasuknya dirinya ni pernah memasuki kawasan McRitchie Reservoir pada waktu malam, bertiga, dan dia masuk ke dalam merakamkan video dan juga merakamkan audio pada waktu malam. Kita meletakkan kenderaan, kita letakkan kenderaan di tempat letak kereta dekat kawasan McRitchie. Jadi apa yang berlaku, saudara pendengar Ria 897 FM, dah letakkan kenderaan, kita pun keluar dari kereta, kemudian kita keluarkan telefon bimbit sebagai alat rakaman, masing-masing bawa lampu suluh lah, torchlight yang tidak terang, boleh nampak lah. Sebab kalau dah masuk dalam, ada beberapa kawasan tu agak gelap dan susah nak lihat cahaya bulan, sebabnya pokok-pokok yang besar menutupi bahagian atas lah. Jadi cahaya bulan tu susah nak menerangi dan gelap, dan maka ia akan menyukarkan kita untuk berjalan dengan lebih berhati-hati. Jadi saudara pendengar Ria 897 FM, bila masuk dekat kawasan yang ini yang nak diceritakan di sini kepada anda yang sedang mendengar, terima kasih diucapkan dalam Misteri Jam 12. Bro, cepatlah. Seram sunyi tempat ni Itulah. Sekarang nak mana jalan? Kau nak jalan dalam hutan ke? Kau nak jalan tepi kolam ni? Aku rasa kita jalan tepi kolam ni lah. Untuk pengetahuan anda para pendengar Misteri Jam 12, untuk pengetahuan anda, yang diceritakan di sini, tepi kolam ni dipanggil boardwalk, jalan atas papan. Jadi ada papan ni, dia susun lah macam tempat jalan lah. Dia tempat laluan atas papan ni, dia susun dengan cantik, betul-betul dekat tepi kolam ni ataupun tepi tasik ni. Dan kemudian ia berada di kawasan luar semak samun hutan. Jadi bawah tu air, bahagian paling cetek lah air tu. Kemudian atas tu papan untuk boardwalk. Kemudian setiap beberapa meter tu dapat lihat lah, setiap beberapa meter kalau jalan, ada tempat duduk, bangku kayu yang disiapkan untuk duduk melihat pemandangan kolam ataupun reservoir yang besar. Dekat depan reservoir tu pun ada pokok-pokok yang lain, jadi boleh duduk tenangkan dirilah. Tapi kalau waktu petang duduk memang panas terik, tak boleh tahan. Waktu malam pula memang sunyi sepi, terpulang lah nak pergi atau tak nak. Jadi kami pun buat keputusan, sebulat suara berjalan dekat luar boardwalk tu kan, jalan dekat luar. Dan jalan, kemudian kami berhenti dekat bangku bench yang pertama. Kami berhenti seketika, masing-masing keluarkan handphone, rekod video. Tala sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawah, masing-masing nak cuba ni, nak tunjukkan, aku dapat lah. Masing-masing berlumba-lumba, mungkin nak carilah sesuatu yang misteri yang mungkin dapat dirakamkan dalam telefon bimbit. Pendengar Ria 897 FM, kita pun teruskan perjalanan. Selepas berada dekat situ dalam 10 minit lah kita rakam, kita berhenti, kita dengar rekod audio, kemudian kita teruskan perjalanan. Jalan. Dari jauh saya dapat bau pada malam tu lah. Jadi oleh kerana kita tahu tak boleh menegur, kita diam je lah. Siapa yang tahulah. Jalan, saya terus terang katakan saya bau harum, seolah-olah macam bunga cempaka. Saya pernah dengar nasihat dari seseorang, kalau kita berada di tempat-tempat macam ni, kubur, hutan, tempat-tempat yang sunyi, kalau bau bunga cempaka, lebih baik kita batalkan niat. Patah balik dan jangan berada di tempat itu. Tapi saya tak pasti kawan-kawan saya tahu ataupun tidak, dia bau ataupun tidak. Saya dah terbau, dan saya bila bau ni berada di tempat yang sunyi, meremang bulu rumah dibuatnya pada malam yang dimaksudkan Casey. Berjalan terus. Jalan. Dari jarak agak jauh dapat lihat ada satu lagi tempat duduk, bench, ada bangku yang kedua. Saya dengan jelas ternampak dekat bangku tu ada perempuan
Sebab nampak rambut panjang, bukan tengah duduk. Perempuan tu sedang berdiri dekat atas bangku. Jadi saya ni yang berada di hadapan, teman saya 2 orang ada di belakang saya. Tengah jalan saya berhenti dan saya tengok, ya apa sih tu? Dalam hati ni cakap, tiba-tiba mulut terlafaz tau, ya apa sih tu? Teman saya tengok, kenapa? Apa? Saya pun nak tunjuk jari, telunjuk, tak boleh. Jadi apa saya buat? Saya gunakan mata dengan bibir saya, macam tengok depan, macam tu lah. Teman saya cari, tengok. Dia angkat kepala, angkat bahu macam, apa? Casey, waktu yang sama, benda tu sedang berdiri atas bangku, Casey. Sedang berdiri atas bangku, nampak dari jauh. Malam yang agak gelap, sunyi, sepi. Tapi 2 orang kawan saya tanya saya, apa yang saya nampak? Casey, saya tengok dia dah tak tahan dah, tak tahu nak cakap macam mana. Saya pusing. Takkan kau tak nampak dekat bangku tu? Kawan saya seorang lagi, Astaghfirullahalazim, kenapa kau pergi tegur? Betul, Casey. Setelah saya menegur, sebab saya nak beritahu kawan tak boleh, tak nak tegur. Cubalah beri signal pun orang tak perasan dan tak nampak. Saya tengok balik dekat bangku tu, benda tu dah tak ada, Casey. Dah tak ada. Pendengar Ria 897 FM. Saya pun kata pada kawan saya, aku rasa kita patah balik lah. Aku tak sedap hati lah. Jom kita patah balik. 2 teman saya setuju. Kita pun tinggalkan dekat kawasan tu, patah balik. Pendengar Ria 897 FM. Kata beliau, nak masuk tadi agak cepat, nak keluar jalan, tak keluar, Casey. Saya kata pada teman saya, aku rasa kita dah jalan 15 minit, 20 minit tau nak keluar ni. Tapi masih belum sampai-sampai. Aku pun rasa macam tu juga. Jalan, Casey, jalan. Kenapa tak keluar-keluar? Tadi masuk sekejap. Ini dah 15-20 minit kita berjalan. Masih tak keluar dekat kawasan boardwalk di MacRitchie Reservoir. Salah seorang dari teman katakan pakcik dia ada mengajar, kalau kita mungkin berjalan dekat hutan, kita pusing tempat yang sama. Jalan pusing tempat yang sama. Buka sepatu, sebelah sepatu tu kita tinggalkan. Dan kita jalan, nescaya kita niat, aku nak keluar dari sini, tolonglah aku, kita akan keluar. Masalahnya sekarang, semua pakai kasut. Tapi siapa yang nak buka kasut, tinggalkan kasut mereka di tempat yang disebutkan? Macam mana? Masing-masing semua tak nak. Tak nak lah, ni kasut aku. Aku tak ada kasut lagi tau. Masing-masing tak nak tolak ansur. Tak keluar lah. Akhirnya saya beralah, tak apalah pakai kasut aku. Saya pun buka kasut saya sebelah, stokin masih saya pakai. Letakkan kasut. Saya niat, aku letak kasut ni supaya aku dapat keluar dan tak jalan kembali berjumpa dengan kasut yang sama. Amin. Letak kasut. Berjalan. Jalan. Casey, para pendengar Misteri Jam 12, baru dapat keluar dari kawasan boardwalk. Bila dah keluar, kita jalan sampai dekat tempat letak kereta di MacRitchie. Sebelum masuk kereta, bau bunga cempaka timbul. Astaghfirullahalazim. Dalam hati saya ni, kawan saya tak bau saya seorang yang bau. Casey, maaf cakap, saya pernah bertanya pada seseorang, setelah kau tinggalkan tempat yang ada bau harum, bau wangi ke, bau busuk ke, setelah kau tinggalkan tempat tu, jauh kau pergi, dan bau tu tiba-tiba menjelma sekali lagi, ini bermakna engkau sudah diikori oleh benda berkenaan. Saya terdiam buat seketika. Bila teringat, buka pintu kenderaan, baca bismillah, masuk dalam kereta, tutup pintu. Pendengar Misteri Jam 12 ada bayangkan, bau tu masih ada. Tutup pintu, kawan saya pun memandu pergi, dan kita pergi makan. Bila dah makan, minum, dah bercakap, berborak dengan kawan-kawan, lupa
lupa sangat-sangat. Jadi, lupa tentang bau yang menghantui mengikuri saya. Pengalaman yang menakutkan mula terus menghantui saya sekali lagi katanya di sini. Bila balik rumah, depan pintu rumah, buka pintu, tolak pintu, rumah ruang tamu gelap. Mak, bapak dengan kakak saya dah tidur. Dah tolak pintu, baru nak masuk rumah. Dekat luar rumah Kisi, bau bunga cempaka tu timbul sekali lagi. Kisi, kali ni bulu rumah saya meremang. Bulu rumah saya meremang. Saya terpaksa minta tolong bapak saya. Padahal pintu dah dibuka. Saya tinggal nak masuk je. Saya tak nak benda tu ikut masuk. Sebab saya ada mak, saya ada kakak. Mak! Bapak! Mak! Kakak saya yang bangun. Kakak saya keluar dari bilik. Gosok mata. Apa engkau masuklah? Pintu dah buka, ketuk-ketuk masuk. Saya giling kepala. Siapa tu dekat belakang kau? Astaghfirullahalazim. Kak, tolong saya, Kak. Panggil bapak, Kak. Panggil bapak sekarang. Saya tak boleh masuk, Kak. Panggil bapak, Kak. Apa benda tu? Ya Allah. Bapak saya keluar. Bapak saya membaca surah bila nampak saya. Baca. Habis saja surah. Ini, pergi ambilkan aku air. Cepat, sekarang air. Bapak saya baca lagi. Bulu rumah saya makin meremang. Bau bunga cempaka tu makin kuat, Kisi. Makin kuat. Dah baca, bapak saya serahkan. Ambil air ni. Bila bapak saya nak serahkan gelas tu pada saya nak pegang gelas tu, tangan saya macam ada benda yang menepis. Pam! Pra! Gelas jatuh. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Gelas yang saya pegang di tangan saya terjatuh daripada tangan saya. Astaghfirullahaladzim. Ambilkan aku satu lagi air. Cepat, ambilkan satu lagi air. Cepat. Bapak saya pun ambilkan air. Dan mak saya ambilkan air dan baca. Bapak saya serahkan. Saya pegang gelas tu. Pendengar Ria 897 FM. Bapak saya kata, ambil ni, sapu dekat muka kau, minum, sembuh dekat kiri dengan kanan, kemudian beri salam langkah kaki kanan. Ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau masuk. Selain dari itu jangan masuk. Cepat. Langkah kaki kanan, masuk dalam rumah. Kisi, dekat luar memang tak nampak, tapi bau masih kuat. Bapak saya kata, pergi masuk dapur. Sekarang pergi ambil wuduk. Sekarang. Ambil wuduk. Dalam hati, habislah aku. Confirm kena marah dengan bapak aku. Bapak tutup pintu, saya masuk tandas, ambil wuduk, saya keluar. Sememangnya saya kena marah dengan bapak. Kau pergi mana? Kau tahu tak? Apa tadi? Saya diam aja. Menyusahkan orang. Ada yang kata di Australia ni selepas jam 5-6 banyak tempat-tempat kedai dah tutup. Adakah jam 5 dah lepas maghrib lepas sunset semua tutup lah. Tutup So tak ada orang kat luar. Jam 7 dah, jam 5 dah gelap lah. Sebab tak ada yang berkongsi sama ketika pertama kali dia berpindah ke Australia. Dia menceritakan pengalamannya ni. Dia tak tahu. Jadi dia pun semangat lah keluar. Dia keluar di jalan ni, asal macam tak ada orang tiba-tiba macam tempat tu kosong tau. Jadi dia pun disappointed lah di jalan lah. Jadi dia tengah nak cari orang, nak tanya, kenapa ni? Kenapa tiba-tiba tutup? Adakah ada emergency ke ada, Jadi dia berjalan-jalan, dia katanya waktu tu dia ternampak ada seorang wanita lah sedang berjalan. Jadi wanita ni jalan pelan tu. Pelan jangan dia jalan-jalanan. Sini tu, ni aku nak tanya lah. Dia pun pergi ada hampiri wanita tu. Dia jalan, kemudian wanita ni di hadapan dia ceritakan lah. Tiba-tiba dekat belakang dengar bunyi pam. Benda macam jatuh tau. Dia toleh belakang tengok, dia tengok depan balik, wanita yang berjalan pelan tu tiba-tiba hilang.
Yang ini berlaku di mana ni? Saya ingat saya di dekat kawasan Gold Coast tu lah. Apa dia panggil? Gold Coast Surfers Paradise Dekat situ, dekat daerah situ juga yang dia ternampak kejadian ini berlaku. Patutnya sebenarnya di Gold Coast kan banyak orang meninggal dunia. Ada yang baru yang 3 bulan lalu ada macam roller coasternya accident dekat theme park dia. So tak tahu macam mana accident lah, pasal tak pernah accident. So dia melayang. Then lepas tu ride tu tutup. Ini tadi baru saya cakap tentang waktu malam ni ada beberapa pendengar ni suka pergi adventure. Adventure tu kira macam night walk lah dengan kawan-kawan, pergi tempat sunyi yang seram, kubur lah, rumah kosong. Kalau di Australia ni ada tak tempat-tempat yang seram? Ada, diorang cakap dekat Singapura tu cakap night walking kan. Kat sana bush walking. Bush walking. So diorang pergi pantai. Diorang kan orang Australia suka macam pergi pantai waktu malam, waktu tengah hari pun. So tempat seram lah. Betul seram. Pasal tak ada lampu. Dia punya jalan raya pun tak ada macam lampu. Bukan macam Singapura. So ada cerita ni. Dia ini anda alami sendiri ya? Kawan saya alami sendiri. Okay. So dia tengah mandu lah. Keretanya di freeway, tak ada lampu. Lepas tu ada orang dia tengah flagging for macam Uber. Okay. And then dia just go straight. Habis dia just tempat tu tak ada rumah, tak ada apa-apa. Like why is there a woman there? So sorry, bulu rumah meremang So dia tengah driving tengah mandu. Habis dia pass the lady. Dia tengok belakang. Lepas tu she's not there. It's always the case. Pasal tahu kenapa? It's always tak ada lampu, macam tak ada lampu, tempat tu gelap lah. Gelap, tapi tempat wanita tu terang. Tak tahu lampu dari mana. Dia seorang je Itu ada cahaya Dan anda katakan di Australia pun ada macam prison walk ke, ada tak yang ada. So, bangunan terbengkalai macam mana? Di Perth, Western Australia ada prison, ada sebuah penjara. Ini dah tak beroperasi lagi lah. It was last in operation 1991. Lama tu. So it's called Fremantle Prison. Orang boleh purchase ticket $26 agaknya lah untuk masuk malam-malam. So lampu semua dia off. Dia kasih seorang guest tu torchlight kecil untuk jalan Seorang-seorang. Dia tak boleh in groups. In groups lah, tapi macam very small groups. Okay. Tapi they will go through dia punya prison, penjara dia, dia punya kantin dia. Lepas tu dia punya padded cell. Lepas tu dia punya dia punya tempat hanging tempat bilik gantung lah. Bilik gantung. Okay. So dia akan cerita pasal cerita hantu semua, what happened in prison, semua betul. Bila masuk dalam tu mereka ceritakanlah pengalaman mereka yang terdengar suara. Dengar suara, nampak benda, ada orang pegang senapang tapi bukan orang betul. Yang ini saya terima kiriman ni berkenaan dengan Australia, datangnya daripada Juliana. Katanya ada duduk Australia 20 tahun. Dan beliau katakan pernah menetap di sebuah rumah. Rumah ni rumah sewa lah. Rumah dia rumah satu tingkat. Dia tak ada rumah 2 story, 1 tingkat saja. Dan dalam rumah ni cuma ada 3 bilik tidur. Dan waktu tu beliau dengan suami baru saja berpindah. Anak-anak pun belum ikut lagi lah, sebab nak settle down dulu lah. Nak uruskan rumah dulu. Suami kerja, dia pun nak serasikan dengan keadaan sekitaran lah. Nak tahu kedai dekat mana. Jadi semua dah settle down, semua dah okey, baru dia akan bawa anak-anak untuk menetap di sana lah. Jadi sekarang dah 20 tahun lah. Tapi 20 tahun yang dulu bila baru berpindah ni, apa yang terjadi, ini berlaku ketika sambutan Halloween. Jadi katanya kita di Singapura ni sambutan Halloween ni tak begitu meriah sangat. Paling-paling pun ialah seperti Sentosa adakan acara-acara, dan ada beberapa kelab-kelab adakan Halloween party dan sebagainya. Tapi namun kalau nak lihat budak-budak ni pergi rumah ke rumah, ketuk pintu, minta barang, minta tu, memang susah. Jadi ini satu budaya yang saya belum lagi serasi. Jadi ini pertama kali pintu diketuk. Jadi saya dengan suami ni tak
tak ada buat persiapan lah sebabnya mereka datang ni nak tidbits lah, gula-gula kan, nak coklat. Jadi kebetulan memang saya ni adalah katanya di sini tidbit junkie lah. Saya memang suka makan coklat. Dekat dapur yang ada banyak, saya simpan stok. Dan buka pintu, saya terperanjat lah. Katanya saya terpekik sebab saya ternampak ada susuk tubuh perempuan ni, kepalanya macam steling ke sebelah kiri, rambut dia panjang, tutup muka, baju putih, kotor bajunya, dan saya terperanjat lah. Kemudian saya panggil suami, bang. Dan suami tengok, yes, ada apa ni? Dan kemudian suami kata, ya Allah, wah, ni kan Halloween. Lah. Dan saya kata pada budak tu, you hold on, wait. Saya pun pergilah dapur, tengoklah adalah coklat-coklat kan, katanya di sini. Kemudian dia pun keluar, pergi ke budak tu lah. Waktu dia keluar tu, budak perempuan yang kepalanya sengit, tutup rambut, tutup muka, baju putih yang kotor tu, kemudian di depan dia ada 3 lagi budak. Okay. Tadi seorang sekarang ada 3 lagi budak tengah pegang bakul tau. Okay. Jadi dia ambil, dia serahkan pada budak-budak tu. Yang dekat belakang baju putih rambut panjang tu tak ada bakul. Dan budak-budak ni pun kata thank you, dia pun jalan lah. Tapi yang dekat depan tu tak gerak-gerak lagi ni. Dia kata tak gerak-gerak lagi. Saya tengok dia lain macam tu. Saya tengok dan saya tak nampak dia. Tiba-tiba rambut dia, antara rambut yang banyak panjang tu kan, terselak sedikit. Nampak mata dia warna putih je. Saya pun I slam the door. Dan saya terus pusing ke belakang. Waktu tu saya ingat lagi, saya ada bawa CD bacaan surah Yasin. Saya masuk dalam CD player dalam rumah tu. Saya buka sekuat-kuat hati. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Saya nak cakap nampak hantu. Nanti suami cakap, ni kan Halloween. Jadi saya cakap, tak ada bang, saya tak boleh bang, saya takut. Dan akhirnya selepas habis bacaan Yasin, saya pun tutup radio. Dan kemudian saya masih terbayang-bayang wajah yang hanya dapat lihat mata putih yang memandang ke arah saya sewaktu saya memandang ke arahnya. Jadi Farhan Shah, waktu Halloween, jiran-jiran anda sambut macam mana? No, sebenarnya masa Halloween ibu saya tutup pintu, tutup tingkap, dia lock. Takut dah. Padamkan lampu semua, macam tak ada rumah lah gitu. So tak ketuk. Pasal orang sebenarnya semua orang ni macam they look real tau. Oh yes. Macam dia punya kostum sebenarnya betul. So tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang kan. Jadi ibu anda pun takut lah kalau Halloween yang disambut di Australia ni, jiran-jiran anda pakaian dia memang seram. Betul. Ada Go yang all out. Anda kalau di Singapura sendiri lah, bagaimana? Kalau sekolah dulu ada tak kisah-kisah yang pernah dengar dari berkawan-kawan ke? Kat Singapura tempat mana paling seram awak pernah pergi? Mediacorp. Yang lama kan? Punya. Apa yang seram tentang Mediacorp lama? Boleh cakap lah sebab dah tak ada kat sana lagi. Okay, sebenarnya toilet dia seram. Pernah terkena gangguan ke? Terdengar suara yang menyeramkan ke? No, macam saya masuk toilet tu, dekat studio I remember dia studio 3. Kat belakang tu ada green room. Lepas green room tu ada toilet. So saya masuk toilet tu lah pasal nak buat business kan. So pergi toilet, dah tak boleh tahan lagi. Pergi toilet, ada 2 cubicle. In between that cubicle ada sink. So dia toilet kecil, so you will never see kalau ada orang masuk kat corner tu ada orang ke tak. Tak ada. Saya masuk tandas tu tak ada orang terus. So saya masuk cubicle yang on the left, the first one. Saya masuk buat bisnes saya. Lepas tu ada orang panggil, Farhan. I was like, Pak Iwan, I thought it's my itu masa Singapura ada Singapore Idol. Okay. So saya ingat contestant lain producer ke apa. Dan cakap, wait, I'll be out in a minute. Then Farhan. Saya, alamak, kenapa ni waktu bisnes tak boleh kena ganggu. Tak tenteram Tak tenteram. So saya buka pintu tu lah. Tak ada orang. Saya check cubicle lain, tak ada orang. Saya keluar. Saya keluar. Check hallway tu, tak ada orang. Kalau orang lari pun saya boleh nampak pasal yalah, it's hallway je kan, panjang hallway tu. So saya pergi toilet tu, pintu tutup, lock. So I told a story to the assistant producer lah. It's like, why is the toilet lock? So dia buka, tak ada orang. Dekat dalam tak ada orang. Wow. Jadi dia saudara, kisah Farhan Shah, penyanyi Singapura kita yang saya turut menjemput untuk bersama dengan kita dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM.